Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, hari ini cikgu akan buat satu video. Kita akan belajar tentang sebatian karbon. Seperti yang cikgu janjikan dengan awak 15 hari. Ya, kita akan mulakan juga sesi PDPR kita. Cikgu memang terpaksa mulakan sebab kalau kita tak mulakan sekarang, cikgu risau nanti kita tak dapat nak habiskan. Dan kita kena kejar-kejar nanti semasa kita nak habiskan silibus kan, nak kejar untuk latihan dan sebagainya. Okey, so cikgu pilih topik yang bagi cikgu kita skip dulu topik yang pertama, iaitu tentang redox, tentang tidak balas redox. Kita pergi kepada sebatian karbon. Sebatian karbon ni sebab apa? Sebab topik ni dia lebih kepada awak nak mengingat banyak jugalah tentang dia punya tindak balas, tentang dia punya struktur, dia punya apa kita kata, ada banyak benda yang awak perlu ingat lah. Ya, ada banyak benda perlu ingat. Tak ada langsung pengiraan. Mungkin ada sikit-sikit saja pengiraan, tapi dia lebih kepada mengingat. Tapi tak apa. Cara untuk mengingat tu pun cikgu akan bagi nanti ya. Kita akan bagi cara mudah awak bagaimana untuk mengingat. Okey. So, sebatian karbon. Apa yang awak perlu tahu tentang sebatian karbon? Sebatian karbon, nama pun sebatian karbon kan? Karbon. Mestilah sebatian itu mengandungi karbon. Ya? Sebatian itu mengandungi karbon. Kalau tak ada karbon, dia bukan sebatian karbon. Yang pertama, bila habis saja kita punya kelas ni, awak akan boleh mendefinisikan sebatian karbon. Yang kedua, mengelaskan sebatian karbon kepada sebatian organik dan tidak organik. Organik dan tidak organik. Ya? Pengelasan sebatian organik kepada hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Maksudnya awak boleh bezakan. Sebatian organik pula terbahagi kepada dua. Dia ada hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Kemudian, kalau senang kita buat macam ni kan. Karbon, sebatian karbon. Sebatian karbon terbahagi kepada dua. Organik dengan tidak organik. Ya, sebatian organik pula terbahagi lagi kepada dua. Iaitu hidrokarbon dengan bukan hidrokarbon. Lepas tu hidrokarbon pula lagi terbahagi kepada dua, iaitu hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu. So secara roughly dia begitulah dia punya susunan gambar ataupun dia punya mind mapping dia, apa yang awak perlu tahu tentang sebatian karbon ini. Okey, seterusnya cikgu terus pergi kepada sebatian yang karbon yang itu organik dan tak organik. Apa yang membezakan dua ni? Ya, yang membezakan dua ni dan juga dia punya persamaan. Kita nak banding dan bezakan dia. Yang pertama, sebatian organik ni adalah sebatian organik dan tak organik ni dia mesti mengandungi unsur karbon. Macam cikgu cakap tadi lah, nama pun sebatian karbon, dia mestilah ada unsur karbon. Kalau tak ada karbon, dia bukan sebatian karbon. Okey, kemudian yang kedua, kita tengok kepada dia punya perbezaan. Perbezaan dia yang pertama adalah sebatian organik ini adalah sebatian yang wujud secara semula jadi, yang berasal daripada benda yang hidup. Okey. Maksudnya dia berasal daripada benda hidup, terutamanya tumbuhan dan juga haiwan. Okey, dalam badan tumbuhan, dalam badan haiwan, kebanyakannya ada sebatian organik. Ya. Ada sebatian organik. Haiwan yang mati ke, tumbuhan yang mati ke, tumbuhan hidup ke, haiwan yang hidup ke. So apa sahaja yang berasaskan haiwan dan juga tumbuhan mesti akan ada sebatian organik. Okey. Sebatian tak organik pula dia bukan berasal daripada benda hidup. Ya, kebanyakan dia masih lagi berada pada sekitar ataupun alam semula jadi kita, terutamanya batu-batuan, ya. Batuan, cengkerang, ya, maksudnya daripada kita punya persekitaran lah, minerals kita yang ada karbon. Okey. So dia bukan daripada benda hidup, benda yang tak hidup, tapi dia masih lagi merupakan sebatian yang semula jadi. Okey. Terbakar dalam udara menghasilkan karbon dioksida dan air. Dua-dua tidak untuk organik sahaja ya. Kalau untuk tak organik tidak.
Maksudnya sebatian organik bila kita bakar dia dalam udara, hasil dia kita akan dapat karbon dioksida dan juga air. Maksudnya sebatian organik ini merupakan bahan bakar yang sangat baik. Dia merupakan bahan bakar yang sangat baik. Bila kita nak membakar ataupun kita nak memulakan pembakaran, so kita biasa mulakan ataupun kita bakar kita punya sebatian organik. Okay, dia akan hasilkan karbon dioksida dan air lah. Okay, tapi tidak bagi sebatian tak organik. Saiz molekul, yang ni lebih umum lah. Untuk sebatian organik biasanya besar. Biasanya besar, tak semestinya semuanya besar kan. Biasanya lah besar. Tak organik pula saiz dia lebih kecil, saiz molekul dia. Okey, ketelarutan larut dalam pelarut organik. Okey. Sama juga kalau untuk tak organik pun sama, dia larut dalam pelarut tak organik. Pelarut tak organik di sini ya. Pelarut tak organik. Pelarut organik dengan pelarut tak organik ni beza dia apa? Kalau larut dalam pelarut organik, dia hanya larut di dalam dia punya geng je. Organik ni. Kalau ketelarutan dalam pelarut tak organik pula, dia dalam geng dia lah. Ni pun tak organik. So, dia hanya boleh larut dalam pelarut yang tak organik. Pelarut tak organik kecuali air. Ya, air bukan. Dia tak boleh dalam air. Contoh pelarut tak organik yang lain, contoh macam larutan garam. Ya, kita dah belajar topik garam kan? Larutan garam adalah pelarut tak organik. Ya, so dia boleh larut dalam larutan garam. Yang tertentulah. Contoh macam kita ada apa? Asid contohlah, kita ambil larutan asid pun boleh, larutan asid. Asid HCl tambah dengan pelarut dengan sebatian tak organik, contoh kita ambil kalsium karbonat. Dia ada karbon di sini kan. Kalsium karbonat. So kita akan dapat garam tambah air tambah karbon dioksida. Okey, yang ni pula larut dalam pelarut tak organik. Biasanya sebatian organik adalah bentuk dia adalah jenis zarah dia adalah molekul. Okey. So dia hanya boleh larut dalam pelarut yang molekul juga. Ya, molekul geng dia adalah dengan molekul. Okey, contoh kanji, protein, enzim. Ini semua adalah pelarut, ini semua adalah sebatian organik yang wujud secara semula jadi. Kanji dalam makanan kita, protein juga dalam makanan kita, enzim dihasilkan dalam badan kita, dalam haiwan dan sebagainya. Okey, ini pula karbon dioksida, udara kita yang dibebaskan, yang kita bebaskan semasa kita bernafas. Kalsium karbonat yang tadi cikgu tunjuk, ini batu. Karbon monoksida juga merupakan gas. Ya, merupakan gas. Gas yang harmful lah untuk kita. So ini semua ada mempunyai karbon di dalamnya. Okey. So itu bezalah sebatian organik dan sebatian tak organik. Okey, kemudian hidrokarbon pula. Tadi kita dah kenal sebatian organik dengan sebatian tak organik. Okey, so kita stop. Kita stop takat organik tu kita stop. Tak organik dah kita stop. Kita ada sebatian karbon. Okey, ada dua, organik dengan tak organik. So tak organik sampai sini je dulu. Sekarang kita pergi pula kepada sebatian organik. Kena pecah lagi dua. Sebatian organik ada dua. Yang pertama adalah hidrokarbon. Yang kedua bukan hidrokarbon. Hidrokarbon, sebatian organik yang paling ringkas. Okey. Bermaksud di sini hydro ni adalah hidrogen. Carbon adalah karbon lah. So, hidrokarbon ialah sebatian yang terdiri daripada unsur karbon dan unsur hidrogen sahaja. Maksudnya tak boleh ada unsur yang lain. Mesti dua unsur ni sahaja. Karbon dengan hidrogen sahaja. Karbon, hidrogen. Kalau ada C2, katakan C2H4. Katakan ada oksigen di belakang. So ini bukan lagi sebatian hidrokarbon. Bukan lagi kita panggil dia sebatian karbon, tapi bukan hidrokarbon. Okey. So dua jenis sebatian hidrokarbon.
Hidrokarbon pula ada dua lagi, pecah lagi dua, ya. Yang pertama hidrokarbon tepu dan yang kedua hidrokarbon tak tepu. Okey, hidrokarbon tepu, kalau awak tahu tepu ni adalah tepu lah. Tepu ni benda yang bila cikgu mengajar awak kan, awak kata cikgu dah tepu lah cikgu, maksudnya tepu ni dah tak boleh masuk dah. Dah tak boleh nak terima lagi apa yang cikgu ajar. Hidrokarbon kalau tak tepu ni masih ada ruang lagi untuk kita. Maksudnya awak masih boleh lagi lah pagi-pagi masuk sekolah kan, bila cikgu mengajar tu banyak yang boleh masuk. Dalam pukul 10 11 tu awak kata dah tepu lah cikgu, banyak sangat dah hari ni belajar. Maksudnya hidrokarbon kalau tak tepu tu maksudnya dia masih ada ruang lagi untuk kita masukkan sesuatu dalam kepala awak tu. Kalau tepu ni maksudnya dah tak boleh masuk lagi dah. Okey. So itu awak kena faham maksud tepu dan tak tepu dulu. Kalau hidrokarbon tepu ialah hidrokarbon yang mengandungi ikatan tunggal sahaja. Tadi cikgu cerita pasal boleh masuk tak boleh masuk. Ini ada kaitan ni. Bila dia ada ikatan tunggal sahaja, di antara satu atom karbon dengan atom karbon yang lain. Contoh, dia ikatan tunggal C single bond C. Okay, kita tahu karbon dia punya ni 2.4. So karbon susunan elektron dia 2.4. So karbon hanya boleh menerima ataupun dia hanya boleh berkongsi 4 elektron membentuk susunan elektron oktet yang stabil. Jadi untuk hidrokarbon tepu dia semua single atom. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey. Ini hidrokarbon kan, maksudnya C, yang lain H lah. Hidrogen, hidrokarbon, sorry. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbul Alamin. Sorry ya, cikgu tu keluar pula dah. Kita masuk balik. Mana tadi? Okey. Okey, so semua hidrogen 4. Maksudnya dah full dah rumah dia. Dia boleh berkongsi 4. So dia ada 4 dah masuk dah. Rumah dia penuh. Jadi kalau maksudnya ada orang lain ataupun ada molekul lain ataupun atom lain yang nak bertindak balas dengan dia, maksudnya bila rumah tu dah penuh, boleh tak dia terima lagi orang untuk masuk dalam dia punya rumah? Tak boleh lagi. Itu yang kita panggil dia tidak boleh melakukan tindak balas ataupun tidak balas penambahan, tak boleh. Nak tambah dah tak boleh dah. Tapi tindak balas lain boleh. Tambah tak boleh. Kalau rumah tu ataupun motor boleh naik 2 orang je. Kalau awak naik 3 orang tak boleh dah. Tak muat dah. Tapi dia boleh buat proses penukar gantian. Tukar dan ganti. So kalau kita naik motor 2 orang tadi, motor hanya boleh naik 2 orang saja. So, tapi dia tak boleh buat operasi penambahan. Dia tak boleh tambah lagi untuk naik 3 orang, tak boleh. Tapi dia boleh buat apa? Dia boleh buat turun seorang, naik seorang lain. Maksudnya orang yang bawa sama, tapi dia tukar pembonceng. Pembonceng tu turun, naik pembonceng baru. Itu boleh. Maksudnya proses penukar gantian, atau kita panggil bahasa Inggeris dia substitution reaction. Maksudnya dia tukar dan ganti. Itu boleh hidrokarbon tepu. Tapi tindak balas penambahan, nak tambah dah tak boleh. Sebab ruang ataupun dia punya rumah dia dah penuh. Okey, kalau hidrokarbon tepu, hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 atau ganda 3 di antara satu atom karbon dengan atom karbon yang lain. Okey, bermaksud di sini atom karbon dengan atom karbon, katakan kita ada 2 atom karbon, C dia ada ikatan double bond. Double bond awak dah belajar dulu masa sebatian asal-asal chemical bonding. Double bond. 2. Jadi 2 di sini. Karbon dia boleh 4 kan? 1 2 3 4. Sini 1 2 3 4. Kita isi dengan hidrogen sebab dia hidrokarbon. Hidrokarbon HH. Jadi bentuk dia adalah C2H4. Okey, so di sini dia ada double bond di sini. Dia boleh tak buat penambahan? Sebenarnya dia boleh buat penambahan sebab rumah bawah ni satu ni.
di sini dengan rumah kat sini, ya, masih kosong. So dia boleh tambah lagi bahagian bawah ni, dia boleh tambah. Tapi macam mana dia nak tambah? Apa dia buat? Dia buka ni. Daripada double bond tadi, dia tinggal single bond, dia tambah satu di bawah, satu lagi di bawah ni. So untuk hidrokarbon tak tepu, kita boleh buat tindak balas penambahan. Boleh tambah lagi. Cuma apa kita buat? Kita buka. Tadi ada double bond tadi, kena buka ikatan tu. Jadikan dia single bond. Kalau dia triple bond, kita buka jadi double bond ataupun kita jadikan dia single bond. So rumah-rumah ataupun ruang-ruang di dalam karbon tu kita boleh isi dengan bahan-bahan ataupun ataupun molekul ataupun atom yang lain yang akan bertindak balas dengan kita punya hidrokarbon kita. Okey, itu maksudnya hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu. Okey, so okey, yang ni adalah siri homolog. Yang ni cikgu rasa takat tu dulu. Ya, takat tu dulu. Cikgu tak nak banyak-banyak sangat. Ya. So hari ni apa yang awak dapat adalah awak dapat, kita ulang balik. Macam mana ni? Sorry ya. Biasalah orang buta IT ni. Okey, apa yang awak dapat hari ni? Definisi sebatian karbon dapat. Sebatian karbon ialah sebatian yang mempunyai sekurang-kurangnya unsur karbon di dalamnya. Betul? Yang mengandungi unsur karbon. Sebatian mengandungi unsur karbon. Itu adalah sebatian karbon. Yang kedua, apa yang kita belajar? Pengelasan sebatian karbon kepada sebatian organik dan tak organik. Jadi kita tahu organik ialah dia terhasil daripada tumbuhan ataupun haiwan yang hidup ataupun yang telah matilah, organik. So yang dia ni semula jadi. Yang ni pun tidak organik pun semula jadi juga, cuma dia bukan daripada benda yang hidup. Dan ada beberapa lagi lah. Ini dia larut dalam pelarut organik, yang ni larut dalam pelarut yang tak organik kecuali air. Okey, pengelasan sebatian organik kepada hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. So ini pun kita dah sentuh tadi. Hidrokarbon bermaksud suatu sebatian karbon yang mempunyai hidrogen dan karbon sahaja. Kalau bukan hidrokarbon, sebatian karbon yang mempunyai hidrogen, yang mempunyai mempunyai karbon dan juga logam ataupun yang mempunyai karbon dan juga atom-atom yang lain selain daripada hidrogen ataupun karbon. Contoh C2H5O2 katakan. So dia ada O di belakang ni. So dia adalah bukan hidrokarbon. Dan maksud hidrokarbon tepu dengan maksud hidrokarbon tak tepu, cikgu dah jelaskan dengan panjang lebar tadi. Okey. So itu sahaja yang awak perlu tahu. Okey, yang lain kita akan sambung kemudian nanti. Okey, cikgu akan bagi latihan, awak akan buat latihan yang terdapat di dalam buku teks nanti. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.